Bosku Najib. Oh, bosku. Dengar-dengar kau tak boleh tidur malam sebab kes rompakan 1MDB mu ni tak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia, bosku. Bosku. Okey juga kau, bosku. Aku dapat satu sikit information. Bosku sangat-sangat sakit kepala. Tak boleh tidur malam. Bos kita tu Pakcik-Makcik Oto Arun terpaksa makan ubat tidur. Sebab sakit mentalnya. Kes 1MDB, berpuluh-puluh kes jenayah, kes saman sivil, berpuluh-puluh bilion ringgit ke atas beliau, masih tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia sampai sekarang. Paling lawak dan paling lucu, bosku Najib terus diketuk kepalanya, bosku Najib terus dibogelkan dan ditelanjangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin terus membangkitkan dan membongkarkan skandal saga rompakan 1MDB bosku Najib semalam. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman lebih 32 juta rakyat, aku sebagai kingmaker dalam percaturan real politik negara Malaysia berdaulat ini ingin terus terang kepada semua tangan-tangan kait politik. Akar kelemahan terbesar bosku Najib ada dua yang menyebabkan dia tidak boleh tidur malam. Pertama, kes rompakan 1MDB. Kedua, kes pembunuhan bom C4 mendiang Tan Sri Syaribu. Aku ulang. Ada dua akar kelemahan terbesar bosku Najib dalam percaturan kuasa dunia. Masalah besar yang pertama, kes rompakan 1MDB yang terus dibongkarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia sampai sekarang. Kelemahan kedua, kes pembunuhan bom C4 Tan Sri Syaribu. Pembunuh-pembunuh upahan masih hidup di dalam Malaysia dan di Australia. Kes pembunuhan Tan Sri Syaribu belum ditutup juga oleh kerajaan Malaysia. Maka ini antara dua bom jangka yang paling ditakuti oleh bosku Najib sampai dia tidak boleh tidur malam, Pakcik-Makcik Oto Arun. Bosku, aku kesian tengok kau jadi kaya raya billionaire tapi terpaksa makan ubat tidur sebab tak boleh tidur, memikirkan dosa-dosa besar kamu merompak dan membunuh dalam dunia ini. Bosku, kamu mempunyai ramai penyokong di belakang kamu. Kamu antara ahli politik mafia penyamun, penjenayah, banduan, VVIP yang very powerful dalam sejarah politik moden dunia. Tetapi ironinya, sayang seribu kali sayang, bosku Najib tak boleh tidur malam dengan tenang dan nyenyak macam manusia biasa lain kerana bosku Najib terbayang-bayang penjara Sungai Buloh hasil dosanya merompak 1MDB di dunia ini. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan sememangnya ia terlalu pahit untuk ditonton dan didengar oleh bosku Najib hari ini. Saya cukup kagum dan cukup respect dengan kehebatan percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ismail Sabri Yaakob dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain yang masih tidak mahu tutup kes jenayah rompakan 1MDB bosku Najib. Berdasarkan secret information,
UMNO itu masih dikuasai dan dipegang oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk makluman Datuk Seri Najib Razak. Sebab itu gambar keramat Tun Dr. Mahathir masih digantung dalam bangunan UMNO di Kuala Lumpur. Dan gambar keramat Tun Dr. Mahathir itu tidak boleh diturunkan oleh sesiapa, kerana parti UMNO itu adalah parti Tun Dr. Mahathir sampai kiamat. Ketakutan besar Bosku Najib adalah bayang-bayang Tun Dr. Mahathir. Ini juga antara kelemahan Bosku Najib, sampai dia tak boleh tidur malam kerana Tun Dr. Mahathir belum mati dan umurnya sangat-sangat panjang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang sangat panjang kepada negarawan ulung dunia bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kerana Tun Dr. Mahathir itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang panjang umurnya untuk menjaga kedaulatan negara Malaysia dan menjaga kepentingan bangsa Melayu di tanah Malaysia berdaulat. Suka ataupun tidak, Bosku Najib benci atau sangat benci dengan Tun Dr. Mahathir. Ini adalah sumbangan terbesar Tun Dr. Mahathir sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri lebih 22 tahun di Putrajaya. Kalau tidak ada Tun Dr. Mahathir, Melayu sudah jadi hamba di tanah Malaysia ini. Kalau tidak ada Tun Dr. Mahathir, kedaulatan Malaysia ini sudah boleh dilelong, dijual dan diperdagangkan kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia kerana kes rompakan Wan MDB Bosku Najib yang mempunyai masalah besar hutang berpuluh-puluh bilion ringgit. Pakcik makcik Oto Arum, saya ingin ulas dan bahaskan secara terperinci serangan dan kritikan Tan Sri Mudi Yassin ke atas Datuk Seri Najib Razak. Kata Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Bosku Najib adalah pengkhianat sebenar dalam UMNO sehingga parti UMNO sangat-sangat dibenci oleh semua rakyat Malaysia. Dan kritikan ini berasas dan sangat tepat berdasarkan rekod keputusan PRU 14. Secara mengejut, UMNO BN yang tidak pernah kalah dalam siri pilihan raya umum di dunia ini buat kali pertama di era kepimpinan politik Datuk Seri Najib Razak, UMNO BN tersungkur kalah dengan sangat-sangat malu, dengan sangat-sangat teruk apabila majoriti rakyat sangat-sangat membenci legasi politik Bosku Najib sejak PRU 14 sehingga hari ini. Bosku Najib, you are delusion. You shock sendiri. Selagi kes 1MDB kamu tidak ditutup oleh Ismail Sabri, oleh Tan Sri Mudi Yassin, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam institusi kehakiman negara, kamu masih tidak selamat, bosku. Seberapa besar pun kabel kamu, walaupun hari ini kamu belum masuk penjara Sungai Buloh, kata orang-orang kamu sampai kiamat kamu tidak akan masuk penjara Sungai Buloh. Bosku, aku ni kingmaker dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Mari aku terus terang. Satu perkara yang saya tidak sangka-sangka, ya, Bosku Najib, Pakcik Makcik Oto Arum dalam UMNO yang amat saya sayangi kerana Allah. Saya mendapat intelligent briefing pada tahun 2014. Saya terkejut, saya terpilih untuk mendengar satu intelligent briefing daripada kerajaan Malaysia berkenaan skandal rompakan 1MDB kamu, Bosku Najib. Pada awalnya, aku tak percaya kau rompak 1MDB, bosku. Pada awalnya, aku anggap 1MDB ni hanyalah fitnah untuk jatuhkan kau. Tetapi, setelah aku menerima dokumen-dokumen bukti kamu merompak 1MDB, setelah aku mendengar intelligent briefing daripada kerajaan Malaysia, aku sangat terkejut. Memang bukti itu kukuh.
duit 1 MDB habis kau rompak dan hutang 1 MDB sangat-sangat banyak sehingga hutang 1 MDB itu jika tidak dibayar oleh kerajaan Malaysia, kedaulatan negara boleh digadaikan, negara Malaysia boleh diisytiharkan bankrupt oleh bank-bank antarabangsa. Yes, jika hutang 1 MDB tidak mampu dibayar oleh kerajaan Malaysia, World Bank dan IMF boleh isytiharkan negara Malaysia bankrupt. Goldman Sachs Bank boleh isytiharkan negara Malaysia bankrupt. Bank di Jerman, Perancis, UK, bank-bank besar Yahudi di peringkat antarabangsa boleh isytiharkan negara Malaysia muflis kerana kes rompakan 1 MDB. Oleh sebab itu, rekod jenayah besar kamu ini mencuri dan merompak yang cuba dinafikan oleh semua orang-orang dalam UMNO tak mampu lagi untuk ditutup bukti-bukti rompakan 1 MDB itu. Kesian, sangat kesian. Aku sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia berdaulat ini, sebagai generasi baru, aku tak boleh tolong kau, bosku Najib, untuk tutup kes rompakan 1 MDB itu. Sebab kes 1 MDB ini bukan kes politik. Pakcik-makcik Oto Arung dalam UMNO, bosku Najib, aku terus terang, 1 MDB ini adalah jenayah terbesar dalam sejarah keuangan moden dunia. Kes 1 MDB ini dah nak habis. Macam mana nak tutup? Bukan lagi separuh jalan. Ini dah penghujung jalan. Cuba bosku Najib, bosku Rosma, Jolo dan orang-orang UMNO bayangkan. Dalam keadaan bosku Najib bukan lagi Perdana Menteri, bukan lagi Menteri Keuangan, bukan lagi pengerusi 1 MDB. Macam mana bosku Najib nak tutup kes jenayah 1 MDB beliau? Ini kesilapan percaturan kuasa bosku Najib sendiri. Sebab terlalu tamak, terlalu bergantung dengan cash is king. Dia terlalu bongkak, temberang, overconfident semasa perang PRU 14 lalu. Bosku Najib, kau memang pandai berbohong pasal kes rompakan 1 MDB. Hari ini pembohongan kau terus dibongkarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, kau sendiri minta tolong dengan Abah Muhyiddin, bosku, untuk campur tangan perbicaraan kes mahkamah kau yang mana jenayah besar kau merompak 1 MDB. Malulah sikit, bosku. Abah Muhyiddin, Perdana Menteri Kelapa Malaysia, smackdown kau punya kepala hari ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kau takut nak saman fitnah sampai sekarang dalam Mahkamah Malaysia. Kau hantam Muhyiddin hari-hari. Tapi sampai sekarang kau mengharapkan pertolongan daripada Muhyiddin untuk tutup kes rompakan 1 MDB itu. Kau tak malu kah, bosku? Kau desperate, kau terdesak, kau takut masuk penjara Sungai Buloh. Waktu Abah Muhyiddin jadi Perdana Menteri Kelapa Malaysia, ada kau ucap terima kasih waktu kau tidak masuk penjara Sungai Buloh setelah kau dijatuhkan hukuman dalam kes rompakan 1 MDB itu? Tidak ada. Malah kau kasih tumbang lagi Abah Muhyiddin. Ini masalah kau. Kenapa 1 MDB kau ni susah ditutup? Sebab kau kasih tumbang Muhyiddin. Nasiblah kau Pak Mail tu tak hantar kau pergi penjara Sungai Buloh. Kalau tiba-tiba tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri lagi di Putrajaya esok lusa, kau kenalkan tu Dr. Mahathir tu siapa? Kingmaker tu. Kau nampak umur dia 96 tahun, 97 tahun, itu pokok tua masih berbuah. Malam-malam kau mimpi kan tu Dr. Mahathir sampai kau tak boleh tidur.
Bosku, nasiblah kau masih bebas di zaman pemerintahan Abah Muhyiddin dan Pak Mail. Kalau ikutkan tu Dr. Mahathir tu sudah kau dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Tapi itu pun kau serang juga Muhyiddin, kau serang juga Pak Mail. Nah, sebab itu kes 1MDB kau tak boleh ditutup. Sebab itu Pak Mail, Muhyiddin, tangan-tangan rakyat politik Malaysia malas nak tolong kau. Sebab kau ni jenis yang tak tahu bersyukur, tak tahu berterima kasih. Tan Sri Mudi Yassin cakap kau pengkhianat negara tau. Aku setuju kenyataan Tan Sri Mudi Yassin hari ini yang membongkarkan keburukan terbesar Bosku Najib sebagai pengkhianat. Merompak duit 1MDB sehingga menggadaikan kedaulatan negara. Sehingga kau mau kasih bankrupt ekonomi negara. Kaulah pengkhianat nombor 1 dalam negara Malaysia, bosku. Aku terus terang sama kau. Kau penyamun, perompak, penyangak, penjenayah. Tak layak lagi jadi pemimpin, jadi ahli parlimen sebenarnya. Tangan-tangan rakyat politik ni hanya nak mempergunakan kau dan memperalatkan kau dan memperbodohkan kau. Nah, aku kasih tahulah sama kau. Tak perlu tapis-tapis. Game ini bukan game kau, bosku. Ini yang bercakap ini, Kingmaker, dia punya game. Kehebatan pencatur kuasa bukan diukur berapa ratus bilion, berapa triliun US dollar duitnya. Bosku mencatur kuasa pakai otak, pakai akal. Work smart. Bukan kau berhempas pulas menghabiskan tenaga, merompak. Lepas tu kau check in penjara Sungai Buloh tak lama lagi. Ini kerja gila, ini kerja bodoh dan sangat-sangat bodoh. Bosku, kalau betul cash is king, sudah lama boleh tutup kes 1MDB kau. Kau sendiri tanya, tu Dr. Mahathir sudah tumbang di Putrajaya, Muhyiddin sudah tumbang di Putrajaya. Kenapa kes 1MDB ini masih tak boleh tutup-tutup? Lepas tu kau tanya lagi, malam-malam sampai kau tak boleh tidur malam. Perdana Menteri di Putrajaya UMNO, Ismail Sabri itu orang aku, tapi kenapa tak boleh lagi tutup 1MDB? Kau mau kambing hitamkan Jupazli Syamad, Kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia? Lawak, bosku, besar masalahmu. Aku ni tidak ada agenda untuk mahu menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Seperti kamu, bosku Najib. Aku tidak ada agenda untuk mahu jadi kaya raya trilion bilion macam kamu, bosku Najib, bapa penyamun 1MDB. Aku tidak ada agenda pribadi untuk melelong dan menjual kedaulatan negara Malaysia seperti mana apa yang kamu rancang selama ini, bosku. So, kalaupun kau dengan konco-konco kau, bosku, nak kambing hitamkan aku kerana aku bongkarkan semua bukti-bukti kau merompak 1MDB dalam dunia ini, aku tak takut apa-apa. Aku tak takut masuk penjara Sungai Buloh. Aku tak takut hidup miskin. Kerana at the end, bukan aku yang rompak 2.6 bilion ringgit duit 1MDB. Bosku, aku tahu kau sangat takut setiap hari sampai tertekan, terpaksa makan ubat tidur, ubat sakit mental. Sampai mata kau kena penyakit sebab tak boleh tidur malam. Bosku, aku kesian tengok kau. Benang yang basah kau nak tegakkan, tak boleh, bosku. Kau cubalah sampai kiamat. Kau ambil benang tu, kau kasih basah benang tu. Cuba kau kasih tegak. Bolehkah tegak? Macam kau ni tidak ada kemaluan. Memanglah kau tak faham analogi ini.
Bosku, memanglah merompak, jadi penyamun, jadi mafia dalam politik Malaysia ni senang kaya, cepat kaya. Tapi kau kena ingat, kau tidak kebal daripada tindakan undang-undang. Kau bukan raja. Sebab itu kes 1MDB kau tu tak ditutup. Yang kau pergi salahkan pun Dr. Mahathir, kau salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kau salahkan Ismail Sabri. Kau serang semua orang ni, kau cakap mereka ni tak tolong saya. Bosku, kau yang tidak tolong dirimu sendiri. Kes 1MDB ini tidak boleh ditutup dalam mahkamah seluruh dunia, termasuk mahkamah Malaysia, kerana kau sendiri mengaku dalam mahkamah merompak duit 1MDB. Kau sendiri mengaku. Astaghfirullahalazim, shopping, beli barang kemas bersama bosku Rosma. Kau sendiri mengaku buat renovation rumah guna duit SRC 1MDB. Guna duit rompakan. Jolo. Anak ikan kesayangan kau mengaku. Semua duit 1MDB yang dirompak atas keputusan kamu selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi 1MDB. Kau pusing-pusing putar belit 2.6 bilion ringgit. Kau sudah kalah dalam mahkamah Malaysia. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Lepas ni silap-silap kalah juga lagi. Nah, macam mana tu bosku? Kalau betul semua ni fitnah, sudah kau menang. Dalam mahkamah tinggi Kuala Lumpur, mahkamah rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Kan negara Malaysia ni kau punya. Kan? Institusi kehakiman seluruh dunia ni kau punya kan? Katanya kau ni cash is king. Boleh beli hakim. Tapi terbukti semua rekod transaksi keuangan dan perbankan kamu bosku Najib, memang duit itu 2.6 bilion ringgit bukan duit keturunan Raja Arab Saudi. Itu duit rakyat dalam 1MDB. Kesian. Kau berani merompak? Kau yang mahu cepat kaya raya bersama bosku Rosma, bersama konco-konco kau? Kau tanggunglah sendiri masalah kau. Buat apa pula kau cakap Muhyiddin pengkhianat tu, Dr. Mahathir pengkhianat, orang lain pengkhianat, sedangkan orang lain tak pernah rompak 1MDB. Kau yang rompak semua duit 1MDB bosku. Aku masih ingat saksi utama kes SRC 1MDB dalam mahkamah Malaysia, yang menjadi punca kekalahan kamu dalam mahkamah Malaysia apabila seorang saksi menyatakan bekas yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Terengganu marah dengan kau apabila bon pelaburan 1MDB itu kau pohon berbilion-bilion ringgit. Bekas yang di Pertuan Agong Sultan Terengganu tidak bersetuju dengan semua keputusan 1MDB kamu, terutamanya pasal bon pelaburan yang kau mohon sebagai pinjaman bersama Jolo beberapa tahun lalu. Sampai Sultan Terengganu murka. Kau lupa sudah barang ini? Ini antara bukti kukuh saksi high credibility. Kamu dikatakan dalang utama merompak 1MDB sebab kamu buat keputusan merompak 1MDB sehingga menyebabkan Sultan Terengganu, bekas yang di Pertuan Agong ke-15, tak bersetuju dengan keputusan pinjaman bon pelaburan 1MDB. Sebab itu Mahkamah Malaysia memutuskan kamu adalah ketua perompak 1MDB yang bertanggungjawab buat keputusan mencuri. Jolo sendiri cakap kau pun dalang utama yang menyuruh Jolo merompak, kasih masuk dalam akaun bank peribadi kau, beli set berlian mencecah 2 bilion ringgit untuk bosku
mak lampir tu. Nah, bosku Najib, kau sendiri tak pandai merompak. Depan raja-raja kau kantoi merompak. Depan tu Dr. Mahathir kau kantoi merompak. Depan Tan Sri Budi Yassin kau kantoi merompak. Depan Ismail Sabri kau kantoi merompak. Maka akhirnya yang check-in penjara Sungai Buloh siapa? Bukan orang lain yang masuk, kau. Bosku, kau. Sebab kau yang merompak. Kau sudah mengaku duit 1MDB, duit SRC masuk dalam akaun bank pribadi kau. Cuma kau cakap dalam mahkamah, tak tahu. Tapi duit semua sudah habis kau shopping bersama bosku Rosmah dalam 1MDB. Sebab tu hakim-hakim bagi kekalahan untuk kau sampai sekarang. Kaulah pengkhianat. Sampai arahan bekasnya di Pertuan Agong pun kau tak dengar pasal 1MDB. Kau derhaka di hadapan raja-raja. Kau derhaka depan rakyat. Sebab itu kau kena tulah oleh raja-raja Melayu. Adakah bosku Najib belajar tentang sejarah Kesultanan Melayu di tanah Melayu berdaulat ini? Tak pernah baca kan? Ada kau baca kitab Sulalatus Salatin? Untuk makluman bosku Najib, kuasa raja-raja Melayu itu memang kau boleh lawan, memanglah kau boleh jadi hang jebat, tapi kau akan dapat tulah. Dalam sejarah kajian tanah Melayu, siapa yang derhaka kepada raja-raja Melayu memang dapat tulah sekelip mata. Bukan dapat tulah raja-raja Melayu sahaja, dapat tulah daripada rakyat. Sebab seorang raja itu memang diberikan nikmat kuasa dan pinjaman kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dekat dunia. Rakyat dia ada kuasa keramatnya sendiri. Sebab itu kau kalah PRU 14 lalu. Bosku Najib, nasib kau. Ada tu Dr. Mahathir, ada Tan Sri Budi Yassin, ada Ismail Sabri. Itu pun kau lawan juga cakap tu Dr. Mahathir. Kau lawan cakap Tan Sri Budi Yassin. Kau maki hamun Ismail Sabri. Nah, jadi bosku, disebabkan kau derhaka di hadapan raja-raja Melayu, di hadapan rakyat Malaysia, kau rompak negara ini sampai licin. Memang kes mahkamah kau tidak boleh ditutup sampai kiamat. Paling penting, betul kata Muhyiddin, kau adalah pengkhianat sebenar. Kau membentangkan Akta MKN sewaktu kau menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Agung dan Raja-Raja Melayu murka dengan Akta MKN itu sampai sekarang. Akta MKN itu tidak ditandatangani oleh Agung sebelum ini dan Raja-Raja sampai sekarang. Tetapi kau mahu luluskan sebab kau berlagak seperti Presiden Amerika Syarikat. Apabila Agung dan Raja-Raja tidak bersetuju dengan Akta MKN itu, maksudnya kau telah derhaka besar kepada institusi Raja-Raja. Akta MKN itu apa, bosku? Akta MKN adalah untuk mengurangkan kuasa raja-raja secara halus. Kau mahu menghapuskan kuasa raja-raja dan kau kantoi dengan rancangan politik deep state itu. Sebab itu kes 1MDB kau meletup.
pada tahun 2014 sehingga sekarang, kau dapat tulah daripada raja-raja selepas kau mengkhianati dan menikam belakang raja-raja dengan meluluskan Akta MKN dalam parlimen. So, betul kata Muhyiddin, kau adalah pengkhianat sebenar dalam percaturan kuasa dunia ini. Seterusnya, rekod buruk kau tulis surat kepada CIA di Amerika Syarikat meminta pertolongan untuk menang PRU 14 lalu. Kau jumpa Donald Trump, kau sembah Donald Trump sebagai ketua Dajjal kau macam Tuhan kau. Kau datang ke White House Amerika Syarikat bersama bosku Rosmah. Kau cakap musuh Amerika Syarikat adalah musuh. Kamu juga bosku. Kau cakap musuh Amerika Syarikat adalah musuh Malaysia. Kau minta tolong dengan Amerika Syarikat. Jangan kasih kalah saya PRU 14 ya, Donald Trump, CIA. Kalau tidak, amat sukar sudah Malaysia untuk pro-Amerika. Surat yang kau tulis di Putrajaya kepada CIA Amerika Syarikat telah dibocorkan oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad beberapa tahun lalu. Bukan aku yang bocor. Tun Dr. Mahathir kasih bocor. Dan ini membuktikan kau pengkhianat. Kau bekerja untuk negara lain. Kau bukan bekerja untuk kedaulatan negara Malaysia. That is why kes 1MDB kau susah ditutup. Aku terus terang. Sepuluh tahun kau jadi Perdana Menteri, kau berlagak seperti Presiden Amerika Syarikat di tanah Melayu berdaulat yang mana Raja-Raja Melayu yang paling berkuasa dalam negara Malaysia. Kau bosku berlagak macam Presiden Amerika Syarikat. Bosku Rosmah berlagak jadi macam First Lady Amerika Syarikat dekat Malaysia ni. Depan yang di Pertuan Agong, depan permaisuri yang di Pertuan Agong. Sampai sekarang. So that is why apabila kau tidak tahu cermin diri kau sendiri yang kau tu hanyalah rakyat biasa, you are not President of Republic Malaysia. Negara Malaysia adalah negara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita tidak mengamalkan sistem demokrasi ala Presiden Amerika Syarikat. Kita tidak mengamalkan demokrasi liberal ala Amerika Syarikat. Kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan ala Tun Dr. Mahathir dan sistem demokrasi Asia acuan Tun Dr. Mahathir. That is why kau hancur di tangan Tun Dr. Mahathir pada PRU 14 lalu dan sampai sekarang. Bosku Najib, apabila kau minta bantuan daripada kuasa besar asing, ini masalah sangat besar dalam percaturan kuasa kau. Rules dalam percaturan real politik Malaysia, satu kali kau kantoi menjadi ejen kuasa besar asing dan minta bantuan daripada kuasa besar asing, game is over. You terperangkap sendiri dengan percaturan kuasa sendiri. Tun Dr. Mahathir pernah ingatkan kau tentang perkara ini, tetapi kau tidak mengindahkan ilmu-ilmu siasah, ilmu-ilmu politik dan wahyu politik yang diturunkan oleh Tun Dr. Mahathir kepada kamu. Apa rahsia yang saya tidak tahu tentang kamu, bosku Najib? Anda boleh rujuk dengan mana-mana organisasi intelijen di seluruh dunia bagaimana saya berjaya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia. Menjadi perwira baru dalam negara, menjadi superhero baru dalam negara. Berjaya menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia sejak PRU 14. Saya layak untuk mendapatkan kredit ini kerana saya mengorbankan segala-galanya atas rasa cinta dan kasih sayang saya kepada agama, bangsa dan negara.
Bosku Najib, apapun, jangan cuba tipu rakyat. Jangan cuba untuk main politik pusing-pusing macam gasing sampai kepala kau berputar-putar terbelit-belit oleh gasing. Kalau kau nak main politik ular, aku rasa sekarang kepala kau sudah terbelit-belit. Bosku Najib, aku terus terang dengan kau. Hari ini kau boleh jadi kaya raya, sangat berkuasa, kabel sangat besar. Sampai rakyat tanya dengan aku, orang-orang besar seluruh dunia tanya dengan aku, kenapa Bosku Najib tak masuk lagi penjara Sungai Buloh? Bosku, aku kasih bebas lagi kau dulu. Kita tengok sampai mana kau punya mainan ini. Boleh atau tidak kau kasih hancur kedaulatan negara ni, bosku. Kau adalah pengkhianat nombor 1 dalam politik Malaysia. Kau petualang. Bosku, kau kantoi mahu menghancurkan sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Bosku, kau rompak berpuluh-puluh bilion ringgit, ratusan bilion ringgit duit OneMDB, duit negara di Putrajaya. Beratus-ratus kes jenayah, kes saman sivil oleh kerajaan Malaysia dibuka sampai sekarang. Boleh tak kau fikir pakai kepala otak kau, Bosku Najib? Kenapa sampai sekarang kau belum bebas sepenuhnya? Kenapa kes OneMDB kau ini makin besar masalahnya, bukan makin selesai. Makin besar masalahnya, bosku. Walaupun kes jenayah, kes sivil kau ini ditangguhkan dalam Mahkamah Malaysia, ia masih belum ditutup. Sebab itu kau tak boleh tidur malam sampai sekarang terpaksa makan ubat tidur. Jadi selamat maju jaya, Bosku Najib. Ya amat saya hormati, ya amat saya kasihi, ya amat saya sayangi kerana Allah. Based on secret information, esok lusa, pengkhianat dan petualang macam kamu, bosku, confirm check in penjara dunia dan penjara neraka jahanam. Please mark my word. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. Ketua pengkhianat, bapa penyamun OneMDB bernama Bosku Najib, yang kena smackdown kau-kau oleh Tan Sri Budi Yassin hari ini. Checkmate and game over, Bosku Najib, yang terperangkap dalam percaturan kuasa dunia kerana bingung sampai tak boleh tidur malam. Kenapa kes OneMDB-nya masih tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia sekalipun UMNO sudah menjadi kerajaan di Putrajaya? Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Daulat tu Dr. Mahathir, negarawan ulung dunia. Daulat rakyat Malaysia, kuasa keramat sakti rakyat yang terus berkuasa dalam negara berdaulat ini. Daulat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa, lebih berkuasa daripada Bosku Najib dan kabel-kabel besarnya di seluruh dunia. Bosku Najib, penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan kamu. Game is over, bosku. Terima kasih.